Selamat sejahtera. Jadi untuk hari ini kita kembali kepada ungkapan algebra. So saya harap pelajar boleh rujuk kepada buku teks muka surat 107. Okey, di sini saya ambilkan situasi yang hampir sama dengan buku teks, cuma saya buatkan dua keadaan. Jadi kita ada keadaan di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Cuba kita lihatkan dulu situasi-situasi di sebelah kiri. So yang pertama, beg A mengandungi 10 blok kayu. Jadi jumlah blok kayu ialah 10. Ada nilai 10. Situasi yang kedua, 8 blok kayu ditambahkan ke dalam beg A. Jadi untuk situasi di sebelah kiri ini, beg A ini mengandungi 10 blok kayu permulaannya. Kemudian kita tambahkan dengan 8 blok kayu. Jadi 10 tambah 8. Di sini kita boleh tambahkan 10 tambah 8 jadi 18 sebab kedua-dua ni adalah nombor. So 10 tambah 8, 18. Okay, next ialah 2 blok kayu dikeluarkan daripada beg A. So beg A permulaannya ada 10, kemudian kita keluarkan 2. Jadi 10 keluarkan 2, tolakkan 2. Dan 10 tolak 2 kita dapat 8. Okay. Next, bilangan blok kayu di beg A dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. Balik kepada beg A pada permulaan mengandungi 10 blok kayu dan dibahagi sama rata. Bila dibahagi, so 10 bahagi dengan 2 orang. Jadi 10 per 2 dapat 5. Next, 2 beg masing-masing mengandungi 10 blok kayu. Okay, maknanya ada 2 beg. Beg yang pertama 10 blok kayu, beg yang kedua pun 10 blok kayu. Jadi biasanya kalau nak tahu jumlah, kita kata 10 tambah 10. Ataupun sekarang kita boleh tuliskan sebagai 2 darabkan dengan 10. 2 darab 10, 20. So jumlah blok kayu di sini ialah 20. Dan lastly, 2 beg masing-masing mengandungi 10 blok kayu, manakala satu beg lain mengandungi 5 blok kayu dan ditambah dengan 3 blok kayu. So nampak macam panjang tapi kita senaraikan satu persatu. Okey, 2 beg yang pertama ini mengandungi 10 blok kayu, masing-masing mengandungi 10 blok kayu. Jadi dalam 2 beg ini 2 darab 10. Kemudian satu beg yang lain mengandungi 5 blok kayu. Jadi kita tambahkan dengan 5 ini. Dan lastly ditambah dengan 3 blok kayu. Kita tambah lagi dengan 3. Jadi 2 darab 10 tambah 5 tambah 3. So kita dapat 28. Alright. Now let us look at bahagian ataupun situasi di sebelah kanan. Jadi sekarang ialah beg B. Beg B ni mengandungi X blok kayu. So X ni ialah apa? X ni ialah pemboleh ubah. So pemboleh ubah ialah nombor ataupun nilai yang tidak diketahui. Jadi jumlah blok kayu ialah X. So X ni mewakili suatu nilai. Dia boleh jadi 1 blok kayu ataupun 2, 3, 4, 5. Kita tidak tahu nilainya berapa lagi. Okay. And then situasi yang kedua, 8 blok kayu ditambahkan ke dalam beg B. Mula-mula beg B mengandungi X blok kayu. Mula-mula ada X, kemudian kita tambahkan dengan 8. So X tambah 8. Tapi bolehkah saya buatkan X tambah 8 sama dengan 8X? Cuba pelajar fikirkan, okey? Boleh tak saya buatkan begini? Alright. Situasi ketiga, 2 blok kayu dikeluarkan daripada beg B. So mula-mula ada X, kemudian keluarkan 2. Keluarkan maknanya kita tolakkan 2. Saya tinggalkan jawapan dulu. Okay. Next ialah bilangan blok kayu di beg B dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. So nampak macam sama dengan situasi sebelah kiri kan? Cuma sekarang bilangan blok kayu kita gantikan dengan pemboleh ubah X.
So, X dibahagikan sama rata kepada 2 orang. X per 2. Okay. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. So, beg pertama mengandungi X blok kayu, beg yang kedua pun mengandungi X blok kayu. Jadi, 2 darabkan dengan X, 2X. Okay, now, last one. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu, manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu dan ditambah dengan 3 blok kayu. So, di sini banyak X, Y, 3 lagi. Jadi, lihat. 2 beg ini masing-masing mengandungi X. So, 2X. Kemudian, satu lagi beg yang lain mengandungi Y. So, huruf berlainan maknanya dia mewakili nilai yang berlainan. Kalau X ni 1, mungkin Y ni 3, 4 ataupun nombor yang lain. Okay. Dan ditambah dengan 3. So, tambahkan dengan 3. Jadi, kamu dapat 2X tambah Y tambah 3. So, apa benda yang semua ni? Kenapa ada tambah, ada tolak, ada darab? Apa yang kamu telah buat di sini ialah kamu telah mewujudkan ungkapan algebra. Dan dalam ungkapan ini boleh dilihat ada operasi. Ada operasi tambah, tolak, bahagi dan juga yang ini ialah darab. Okay. Back to here. Yang ini. X tambah 8. X dan 8 ni ialah sebutan tidak serupa. Bila dia tidak serupa, kita tak boleh tambahkan begini. Jadi, hanya tinggalkan jawapan X tambah 8. Ini pun sama. X tolak 2. X dan 2 adalah sebutan tidak serupa. Jadi, kita tinggalkan X tolak 2. Last one yang ini, 2X tambah Y tambah 3. Di sini, 2X, Y dan 3. Sebutan yang tidak serupa, yang tidak sama pun boleh ubahnya. Jadi, kita tinggalkan jawapan begini. Okay. Jadi, ungkapan algebra ini ialah gabungan pemboleh ubah iaitu huruf kecil, kemudian nombor dan tanda operasi. Tanda operasi ni boleh tambah, tolak, darab ataupun bahagi. So, kita akan lihat kepada contoh dalam buku teks Tatih Diri 5.1b. Saya akan bincangkan soalan ini. Tuliskan satu ungkapan algebra bagi setiap situasi berikut. So, tolak 7 daripada suatu nombor X. Diberikan suatu nombor X dan kita tolakkan 7 daripadanya. So, X tolakkan 7. Kamu telah mewujudkan satu ungkapan algebra. Okay. Soalan B, hasil tambah Y dan Z dibahagi dengan 9. So, di sini ada dua benda ya. Hasil tambah Y dan Z kemudian dibahagi dengan 9. Carikan hasil tambah, kemudian baru kita bahagikan dengan 9. So, kurungan memainkan peranan yang amat penting dalam soalan ini. Hasil tambah Y dan Z. So, Y tambah Z dah dapat hasil tambahnya, barulah kita bahagikan dengan 9. Ataupun pelajar boleh tuliskan dalam bentuk ini. Duanya adalah betul. Right. Dan soalan C, jumlah orang bagi X buah kemah jika setiap kemah dapat memuatkan 4 orang. So, yang ini, kalau satu kemah, maka 4 orang dapat memuatkan 4 orang. Kalau 2 kemah, 2 darab 4 kan, dapat memuatkan 8 orang. Kalau 3 kemah, 3 darab 4 dapat memuatkan 12 orang. So, di sini apa yang berubah ialah nilai.
berapa bilangan kemah tu. Dan dalam soalan ini ialah X. Jadi, kita gantikan nilai-nilai yang saya bulatkan ini dengan X. So, X darabkan dengan 4. Kalau ada 1 buah kemah, 1 darab 4. Kalau ada 2 buah kemah, 2 darab 4. Okay. So, 4 darab X, 4X. This is your ungkapan algebra. Alright, sekarang kita kembali kepada bahagian D pula. So, Puan Neo membeli M kg ikan kerisi yang berharga P ringgit sekilogram dan N kg ikan cencaru yang berharga Q ringgit sekilogram. Berapakah jumlah bayarannya? Biasanya dalam soalan begini, saya akan letakkan dalam bentuk jadual supaya senang untuk kita lihat maklumatnya. Di sini ada 2 jenis ikan. So, ikan kerisi dan juga ikan cencaru. So, harga sekilogram bagi ikan kerisi di sini. So, harganya ialah P. Okay. Dan Puan Neo membeli M kg ikan kerisi. Jadi di sini kg yang dibeli M. Next ialah ikan cencaru. Harga sekilogram ialah Q. So yang ini ialah Q dan dia membeli N kg. Katakanlah saya gantikan dengan nombor. Katakan harga sekilogram bagi ikan kerisi ini ialah RM5 dan Puan Neo membelikan 3 kg. So ingat ini ialah RM RM5 untuk 1 kilogram. Jadi kalau begitu berapa yang perlu dibayar untuk ikan kerisi ini? RM5 darabkan dengan 3 kan? Jadi kita dapat 15. So balik kepada soalan asal, harga sekilogram ialah P dan dia membeli M kg. Jadi harga mengikut kg yang dibeli ialah P darabkan dengan M. Jadi akan mendapat MP. Tuliskan dalam bentuk mengikut abjad, urutan abjad. So untuk ikan cencaru pun sama. Harga sekilogram ialah Q dan dia membelikan N. Jadi Q darab N mendapat NQ. So daripada jadual lebih senang untuk kita lihat kan jenis ikan, berapa harga sekilogram dan berapa kg yang dibeli untuk setiap ikan tersebut. Dan jangan lupa pula soalan nakkan jumlah bayarannya. Maknanya untuk kedua-dua ikan ini berapakah jumlah bayarannya. Jadi untuk ikan kerisi MP dan untuk ikan cencaru ialah NQ. So ingat, kedua-dua ini adalah sebutan tidak serupa. Jadi tak bolehlah kita nak tambahkan dia. Tinggalkan jawapan seperti begini sahaja. Okay, untuk soalan E, umur Nazmi ialah H tahun dan umur Jakjit ialah K tahun. Manakala umur Izhar adalah 2 kali umur Jakjit. Berapakah beza antara Nazmi dan Izhar? So, sama saya masukkan dalam bentuk jadual. Untuk Nazmi, umurnya ialah H tahun. Untuk Jakjit ialah K tahun. Dan untuk Izhar ialah 2 kali umur Jakjit. 2 kali maknanya 2 darabkan umur Jakjit. Jakjit ialah K. So 2 darab K dapat 2 K. Okay. Beza hasil tolak. Hasil tolak siapa? Umur Nazmi dengan Azhar. So Nazmi ialah H, Izhar ialah 2K. Jadi bezanya ialah K tolak. Bezanya ialah H tolak 2K.